Al-Quran menjelaskan tamadun manusia itu akan dapat diabadikan dan terkenal dengan kepakaran seni bina. Seperti kaum Ad, Tsamud dan juga Firaun, mereka semua terkenal dengan bangunan yang megah dan mengagumkan. Namun, keindahan seni bina ini akan musnah dan hancur sekiranya tiada akidah. Oleh itu amat penting agar keseimbangan fizikal dapat seiring dengan keseimbangan rohani. Sejarah dihalusi, binaan dikaji, keindahan dikagumi. Bersama saya dalam Tiang Dimensi. Pada awalnya, masjid ini diberi nama Masjid Besar Kota Baru. Secara rasmi, namanya ialah Masjid Muhammadi, diambil sempena nama Sultan Muhammad keempat yang sangat berjasa kepada negeri Kelantan, Darul Naim. Kehebatan seni binanya seiring dengan ulama besar yang lahir dari masjid ini. Masjid Muhammadi menjadi pusat penyebaran ilmu agama yang masyhur sehingga Kelantan dikenali sebagai Serambi Makkah. Bersama saya untuk mengimbau sejarah Masjid Muhammadi ini adalah Ustaz Wan Zulkifli Wan Omar, Imam Muda Kanan Masjid Muhammadi. Terima kasih Ustaz. Ustaz mungkin boleh ceritakan sejarah latar belakang Masjid Muhammadi ini? Masjid Muhammadi ini pada asalnya terletak di pinggir Sungai Budur. Ini depan masjid ini. Bila berlaku hakisan, di mana Kelantan ini setiap tahun dilanda banjir, berlaku hakisan, masjid ini dipindahkan ke Sungai Budur ke tempat sekarang ni. Ustaz, kalau dilihat struktur binaan Masjid Muhammadi ini, sepertinya terdapat unsur lain selain daripada unsur Melayu yang terdapat di Masjid Muhammadi ini. Mengikut sejarah yang saya tahu, masjid ini arkitek masjid ini adalah orang berasal pada Johor. Orang Johor ni dia patut pembinaan dia ni berunsurkan Timur Tengah dan Asia. Di mana masjid ini ada persamaan dengan Masjid Sultan Abu Bakar di Johor. Tengok sebelah dalaman tu, tengok tiang dia besar, bunga-bunga pun ada banyak persamaan lah. Nanti katakan arkitek asal dia pada orang Johor. Ustaz, kita nak mengimbau kegemilangan Masjid Muhammadi ini. Saya beritahu Kelantan mendapat gelaran Serambi Mekah oleh kerana Masjid Muhammadi ini suatu ketika dahulu pernah menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara. Sejarah Masjid Muhammadi ini dia zaman dulu ulama terkenal di Kelantan sebagai Tok Kenali. Dia pernah mengajar di sini, di mana murid-murid dia ni terdiri pada orang-orang daripada tempatan, daripada Indonesia, daripada Kemboja, daripada Selatan Thailand. Di mana dia orang ni datang belajar sini, hasil daripada ilmu sini dia akan balik ke negeri masing-masing dan buat pusat pengajian di negeri masing-masing. Sebab tu Kelantan dikenali sebagai Serambi Mekah. Kalau kita lihat masjid ini terdapat beberapa pecahan bahagian ya. Satu untuk bahagian perempuan, bahagian lelaki dan juga bahagian untuk mempelajari ilmu agama. Itu fungsinya sekarang. Fungsinya satu ketika dahulu bagaimana? Dulu dia ada satu masjid saja dulu, satu masjid. Oleh kerana penduduk teramai terletak di pinggir bandar, maka pihak Majlis Agama Islam terpaksa membuat pembesaran secara berperingkat-peringkat. Jadi terjadilah 3 bangunan, satu untuk jemaah lelaki, satu untuk jemaah perempuan. Bila hari kebesaran dan solat Jumaat, semua masjid ini dibuka 3 bangunan. Selain menjadi tempat tumpuan beribadah, Masjid Muhammadi juga adalah lokasi pilihan kepada sambutan hari-hari kebesaran Islam. Setiap tahun, masjid ini menjadi pusat sambutan kepada Majlis Maulidi Rasul, Isra Mi'raj, Nuzul Quran dan lain-lain lagi. Rakyat jelata akan bersama-sama menjayakan majlis tersebut. Selain itu, sudah menjadi kebiasaan juga ke bawah Duli Sultan Kelantan akan turut sama hadir ke majlis-majlis berikut. Ada mungkin pelajar-pelajar luar ataupun pelawat-pelawat luar yang ingin melawat dan juga menziarah masjid ini untuk melihat sendiri struktur binaan serta reka bentuk masjid. Sekarang ini banyak kajian daripada Universiti Tempatan ada buat kajian tentang cara pembinaan masjid ni. Dari segi penyelenggaraan pula bagaimana? Adakah ia terdapat cabaran dalam memelihara dan juga memelihara struktur binaan?
Setakat untuk memelihara masjid ini kita ada pekerja kontrak selama 13 orang. Sambil itu pula setiap penyelenggaraan dikendalikan oleh pihak JKR negeri. Mana penguasaan mesti ikut yang asal. Di mana JKR akan pantaulah setiap kali bila ada penambahbaikan ataupun pembaikian dipantau oleh pihak JKR. Terakhir, apakah harapan Ustaz terhadap masjid ini dan dalam usaha mengembalikan kegemilangan Masjid Muhammadi seperti zaman-zaman dahulu? Okey, sekarang ni alhamdulillah pihak Majlis Agama Islam Kelantan telah mengambil tanah untuk membuat aktiviti untuk masa depan Masjid Muhammadi. Mana di tanah di depan masjid ini akan membuat yang pertamanya kuartus imam-imam masjid. Di mana kita ni masjid negeri pun tapi belum ada kuartus lagi. Lepas tu pihak majlis akan membuat perpustakaan, piazza untuk masjid untuk pelancong. Di samping itu juga ada macam perpustakaan, kios gerai-gerai jualan masa depan. Masjid Muhammadi menjadi pusat penyebaran ilmu agama yang masyhur di Nusantara sehingga negeri Kelantan dikenali sebagai Serambi Mekah. Bangunan ini siap dibina pada 1912. Ia mula digunakan sebagai bank yang pertama di Kelantan, dikenali sebagai The Mercantile Bank of India Limited. Ia juga merupakan binaan batu pertama di negeri Kelantan. Namanya yang unik seiring dengan sejarah keunikan binaannya. Bank Kerapu kini dikenali sebagai memorial peringatan Perang Dunia Kedua. Bahan pamerannya berkaitan dengan peperangan, terdiri daripada gambar, artikel dan artifak. Dan bersama dengan saya untuk menyelami sejarah bangunan Bank Kerapu ini adalah Encik Abu Starin bin Yaakob, Ketua Penolong Pengarah Museum Negeri Kelantan. Terima kasih kerana bersama dengan kami, Tiang Dimensi. Mungkin boleh ceritakan sejarah bangunan ini? Okey. Bangunan ini dibina oleh pihak Inggeris sebagai bank perdagangan pertama di Kelantan, iaitu siap dibina dan digunakan dalam tahun 1912. Bank ini dikenali sebagai Bank Kerapu kerana struktur binaan dindingnya tidak licin ataupun tidak rata, di mana dindingnya berkerutu begitu, dan di kalangan orang Kelantan dikenali sebagai kerapu. Jadi sejak itulah bank ini dikenali sebagai Bank Kerapu. Okay. Kalau kita lihat sejarah pembinaan bangunan ini, siapakah arkiteknya? Kerana kalau kita lihat struktur bangunan berbeza dengan bangunan Melayu di sekitar Kota Baru ini. Pada zaman itu Kelantan telah pun dimasuki oleh British, maka bangunan-bangunan yang terdapat di zaman itu banyak bersumberkan kepada binaan dari British lah, dari Inggeris, dan bersama-sama dengan tukang-tukang tersohor di Kelantan ini, mereka membina bangunan ini campuran antara simen dan juga kayu. Di bahagian bawahnya dengan simen dan di bahagian atasnya dengan kayu. Jadi kita boleh lihat struktur binaannya adalah bercampurlah antara Melayu dengan Inggeris. Apa fungsi serta peranan bangunan ini? Kalau kita lihat telah melalui pelbagai fasa, dari pendudukan British kepada Jepun, kemudian British, kemudian beralih kepada museum. Semenjak dibina dalam tahun 1912, bank ini berfungsi sebagai sebuah bank perdagangan yang pertama di negeri Kelantan, dikenali sebagai The Mercantile Bank of India Limited. Kemudian dalam zaman pendudukan Jepun antara 1941 dengan 45, bangunan ini telah diambil alih oleh pihak Jepun dan dijadikan sebagai markas polis rahsianya, dikenali sebagai Camp Petai, dan di sini jugalah dijadikan tempat tahanan, tempat seksaan dan tempat mendapatkan maklumat daripada mereka-mereka yang ditangkap yang disyaki menentang pihak Jepun. Selepas peperangan Jepun tamat dalam 1945, bangunan ini diambil alih oleh British kembali dan diteruskan sebagai bank perdagangan,
dan pada ketika itu ditukar namanya kepada Hong Kong and Shanghai Bank, di mana pengurusnya pada masa itu masih lagi orang Inggeris, di mana di bawahnya dijadikan bank dan di atasnya sebagai tempat kediaman lah bagi pengurus bank tersebut. Pada tahun 1981, bangunan ini telah diambil alih oleh Kerajaan Negeri Kelantan dan dijadikan sebagai balai seni lukis di bahagian atasnya dan kraft tangan di bahagian bawah. Balai seni lukis ditadbir oleh Perbadanan Muzium Negeri Kelantan dan kraft tangan oleh Kraft Tangan Kelantan pada masa itu. Pada tahun 1992, bangunan ini dengan rasminya dijadikan Muzium Perang atau dikenali juga dengan Memorial Peperangan Dunia Kedua. Dipamerkan di sini peristiwa-peristiwa perang yang berlaku di Kelantan, terutamanya semasa pendudukan Jepun. Mengikut kajian sejarawan Kelantan, tercetus detik Perang Dunia Kedua itu sebenarnya adalah bermula di negeri Kelantan, iaitu apabila tentera Jepun melepaskan tembakan pertama di pantai Kuala Pak Ahmad, Kota Baru. Jika mengikut kiraan, ia 1 jam setengah lebih awal dari pengeboman di Pearl Harbor. Selain dari pameran mengenai peperangan yang terdapat di muzium ini, apa antara artifak serta monumen menarik yang dapat pengunjung jangkakan di muzium ini? Terdapat beberapa artifak dan juga monumen yang kita jangka yang dapat memberi perhatianlah kepada pengunjung ke muzium ini. Antaranya adalah bom yang kita jumpai, bom submarine bom yang kita jumpa di pantai Kelantan, di perairan Kelantan, yang mana masih dalam keadaan elok, tapi kita telah serahkan kepada jabatan tentera untuk dimusnahkan. Kemudian bakinya kita bawa pamer di sini. Begitu juga kita ada batu peringatan di mana tentera-tentera Jepun yang terkorban semasa pendudukannya di Kelantan, tentera Jepun tersebut telah dikebumikan di satu daerah di Kelantan ini, di kawasan Macang, dan dibina satu batu peringatan yang menandakan ramai tentera-tentera Jepun yang terkorban. Jadi batu itu kita bawa daripada sana, kita buat replika dan kita pamerkan di sini. Dan banyak lagi lah artifak-artifak yang kita ada yang dijangka dapat menarik perhatian pengunjung ke muzium kita ini. Saya nak berbalik kepada binaan yang terdapat di Muzium Bank Kerapu ini kan. Kalau kita lihat, ia merupakan binaan batu pertama di Kelantan. Dari aspek penyelenggaraan pula, bagaimana bangunan ini dijaga dan dipelihara? Bangunan Bank Kerapu ini adalah bangunan batu yang pertama dibina di negeri Kelantan. Dari segi penyelenggaraannya lebih mudahlah berbanding dengan bangunan kayu. Dan kita sentiasa mendapat pertolongan atau pandangan daripada Jabatan Warisan Negara dalam menyelenggarakan bangunan-bangunan ini, di mana bangunan ini telah pun diisytiharkan, diwartakan sebagai bangunan kebangsaan, bangunan warisan, yang mana itu membolehkan kita mendapat peruntukan daripada Jabatan Warisan dari segi penyelenggaraan. Saya diberitahu pada asalnya bangunan ini berwarna kuning, kemudian ia bertukar warna. Mengapa? Kita setiap tahun sempena dengan perayaan Hari Keputeraan Kebahagiaan Imam Mulia Tunku Al-Sultan, bangunan ini kita sentiasa nampak ceria, nampak cantik kerana peristiwa pentingnya berlaku di hadapan bangunan ini di Padang Bank sana, di mana setiap tahun ada perbarisan menyambut Hari Keputeraan, dan bangunan-bangunan di sekitar sini sentiasa dihias indah lah. Dan kita mendapat warna, kita pilih warna sekarang ini adalah hasil daripada saranan yang dikeluarkan oleh pihak istana lah sebenarnya. Sejak ia siap dibina, bangunan ini telah beberapa kali bertukar fungsinya. Namun struktur binaan di tempat ini tetap kekal sama dan kekal utuh sehingga ke hari ini. Bangunan ini diperbuat daripada kayu cengal terpilih. Ia dibina pada tahun 1902 berasaskan gaya serta ciri-ciri Kelantan Melayu Patani moden pada penghujung abad ke-19.
bangunan ini diperbuat daripada kayu cengal terpilih. Mempunyai ciri-ciri reka bentuk yang unik, Muzium Islam ini mencerminkan bukan sahaja kepentingan Islam di Kelantan, tetapi juga kedudukan negeri sebagai pusat pengajian Islam. Bersama saya untuk bercerita mengenai latar belakang Muzium Islam ini adalah Encik Hussein bin Abdul Rahman, penolong operasi muzium. Terima kasih banyak Encik. Ya, sama. Mungkin Encik boleh ceritakan sejarah muzium ini kerana ia dibina asalnya pada tahun 1902. Ya, bangunan ini asalnya adalah bangunan kediaman Menteri Besar Kelantan yang bernama Datuk Haji Hassan bin Saad. Dia dibina pada tahun 1902. Selepas beberapa tahun bangunan ini digunakan untuk kediaman Menteri Besar, ia dijadikan sebagai pada tahun 1917 dijadikan bangunan Majlis Agama Islam Negeri Kelantan. Berapa lama ia digunakan sebagai bangunan Majlis Agama Islam sebelum ia beralih kepada muzium seperti sekarang? 76 tahun 6 bulan dijadikan bangunan majlis. Pada tahun 1991 ia dijadikan Muzium Islam Negeri Kelantan. Setelah majlis berpindah kepada bangunan baru. Bagaimana pula dengan perubahan struktur binaan di muzium ini daripada Rumah Menteri Besar beralih kepada Majlis Agama Islam dan kemudian muzium? Perubahan yang pertama daripada kediaman Menteri Besar kepada Majlis Agama Islam tidaklah berapa ketara. Tapi setelah dijadikan muzium, banyaklah dipindah, diubah suai, dibuang. Jadi maknanya jadikan balai pameran. Jadi bilik, apa tu, struktur bangunan pun kita backis. Jadi yang lama-lama kita tukar yang baru. Itu saja. Mungkin Encik Hussein boleh ceritakan berapa bilik dan ruang-ruang pameran yang disediakan di Muzium Islam ini? Kita mempunyai beberapa galeri, terutama sekali galeri, maknanya galeri kitab-kitab lama, Al-Quran lama, koleksi-koleksi tembika, galeri koleksi alim ulama. Di bahagian atas kita ada galeri Tok Guru. Dari segi struktur pembinaan, mungkin boleh terangkan sedikit apa sebenarnya motif-motif yang berada di sekitar bangunan ini. Kalau kita lihat, adakah bangunan ini dibuat 100% daripada kayu atau bagaimana? Bangunan ini ia dibuat daripada keseluruhan boleh dikatakan jadi itu menggunakan kayu. Bangunan Muzium Islam ini sememangnya akan memikat mata yang memandang. Hampir keseluruhan bahan binaannya diperbuat daripada kayu. Reka bentuknya pula bercirikan Kelantan petani. Kelantan terkenal dengan imej perabung 5 dan petani pula dengan tiang 12-nya. Disebabkan kedudukan Kelantan dan petani yang begitu hampir, sehingga seni bina kedua-duanya juga berkait rapat. Gabungan Kelantan petani menjadikannya unik. Kehalusan dan kesenian Melayu ini sangat menarik dan istimewa. Kalau dilihat sekarang bagaimana pihak muzium memelihara dan juga memelihara bangunan ini? Kerana bangunan ini pun melebihi usia 100 tahun, kan? Pada masa permulaan bukaan, itu permulaan dijadikan muzium, bangunan ini adalah di bawah handa muzium. Bawah handa muzium maknanya segala kerosakan, segala apa-apa jadi mana muzium yang baiki. Tapi sekarang ini muzium di bangunan ini telah diwartakan sebagai bangunan warisan. Jadi kalau ada kerosakan apa-apa begini di bawah warisan yang akan baiki. Encik Hussein, ada banyak artifak serta manuskrip lama yang saya lihat terdapat di sini. Adakah ianya berasal daripada negeri Kelantan sendiri atau adakah ia diambil daripada bahagian lain? Artifak yang kita pamer di muzium sekarang ni bukan keseluruhannya daripada negeri Kelantan. Kadang-kadang tu daripada guru-guru petani, guru-guru daripada Kelantan, ulama Kelantan. Daripada guru-guru petani, dia yang bawa ke sini, diguna di sini.
bawa. Maknanya kitab tu dibawa ke sini, digunakan sini, lepas tu disimpan di sini. Pada pendapat Encik Hussein, dan antara banyak-banyak koleksi sekar artifak yang berada di muzium ini, apakah yang paling menarik perhatian pengunjung? Kitab perubatan itu kitab perubatan Islam. Maknanya yang yang jarang dapat ditengok oleh masyarakat Melayu Kelantan pada masa ini. Muzium Islam ini dirasmikan oleh Sultan Ismail Petra ibni almarhum Sultan Yahya Petra pada 11 November 1991. Kepada yang meminati seni bina bangunan, hayatilah setiap inci binaan bangunan yang unik ini. Seperti yang kita tahu, sejarah adalah sesuatu di masa lampau yang diperoleh dari bukti fizikal seperti monumen dan juga bangunan. Bangunan lama yang masih kekal sehingga ke hari ini bukan sahaja penting untuk tujuan pelancongan semata-mata, tetapi juga untuk warisan dari generasi ke generasi.